Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada zaman yang serba moden ini, teknologi bercambah seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Masyarakat mempunyai akses yang mudah terhadap teknologi komunikasi dengan wujudnya internet. Berhadapan dengan perkembangan teknologi ini, timbulnya isu-isu negatif seperti bully cyber. Tak kenal maka tak cinta. Para penonton sekalian, adakah anda tahu apa itu bully cyber? Bully cyber atau juga dikenali sebagai gangguan cyber ialah sejenis bully yang berlaku dalam talian. Ianya dilakukan melalui teks, imej atau video yang memalukan, mengugut atau memaki hama mangsa. Remaja umumnya dikatakan mudah terdedah dengan bully cyber kerana penggunaan telefon bimbit dan internet yang berlebihan. Antara bentuk bully yang biasa dialami oleh mangsa termasuklah penyamaran identiti, mesej yang mengancam atau menggugut, ancaman berterusan atau kandungan lucah dalam media sosial. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Ambo berkata, bully cyber dikesan lebih berbahaya berbanding bully fizikal kerana ia boleh dilakukan oleh mana-mana individu melalui media sosial. Menurutnya, walaupun bully cyber boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kes berkenaan masih berluasa sehingga memberi kesan negatif kepada mangsa. Bully cyber sudah menjadi ancaman kepada negara apabila Malaysia dilaporkan naib johan di Asia pada 2020 bagi perbuatan bully cyber dalam kalangan belia oleh UNICEF. Kedudukan itu berdasarkan kepada peratusan kes buli yang dilaporkan oleh ibu bapa berlaku terhadap anak-anak mereka di Malaysia yang merekodkan sebanyak 23% laporan. Kes buli cyber ini biasanya berlaku atas beberapa faktor. Antaranya termasuklah ketidakpuasan hati individu terhadap individu yang lain. Mereka biasanya tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan perilaku yang ada pada mangsa menyebabkan mereka membuli mangsa mereka di internet. Seterusnya, kekurangan penghayatan nilai-nilai agama dan moral dalam diri mereka juga berkait rapat dengan jenayah buli cyber. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak tahu untuk membezakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Sikap ibu bapa juga merupakan faktor major tercetusnya kes jenayah buli cyber dalam kalangan remaja. Hal ini kerana sesetengah ibu bapa telah bersikap lepas tangan dan tidak memantau aktiviti anak mereka di alam maya. Ibu bapa juga boleh memberi nasihat dan mengambil tindakan awal sekiranya mendapat anak-anak mereka menjadi pembuli cyber. Dengan inisiatif awal ini, aktiviti pembulian cyber dapat dibendung. Nirmala kata berikutnya, jenayah cyber ini turut berlaku kerana remaja mahukan perhatian dan populariti. Di zaman yang serba moden dan canggih ini, kita dapat lihat bahawa sekarang remaja sekarang ini taksub dengan populariti. Mereka akan melakukan apa sahaja untuk menjadi tular di media sosial sehingga sanggup memalukan orang lain atas dasar gurauan semata-mata. Isu bully cyber ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan memberi impak negatif kepada psikologi mangsa yang akan memberikan tekanan kepada mereka. Situasi ini berlaku kerana mangsa akan sentiasa teringat-ingatkan ancaman dan kecaman yang mereka dapat di media sosial. Hal ini, jika dibiarkan semakin membarah, mangsa akan mengalami kemurungan yang akan menyebabkan mereka mula menyendiri dan mengasingkan diri mereka daripada orang ramai. Tambahan pula, mereka akan mula hilang keyakinan diri dan kemahiran bersosial kerana takut untuk berhadapan dengan pembuli cyber. Pendek kata, mereka akan menjadi seperti enau dalam hutan. Di samping itu, kes bully cyber ini akan menjatuhkan maruah mangsa. Manakala tidaknya, penyebaran berita atau maklumat palsu tentang mangsa boleh merosakkan reputasi mereka secara serius. Malah, bully cyber turut mewujudkan unsur kebencian dan meregangkan silaturahim. Hal ini berpunca kerana jenayah bully cyber ini turut melibatkan diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, agama, gender atau latar belakang. Sesuatu etnik yang jelas akan mencipta kebencian terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pesanan dan komen yang menghina atau merendahkan individu lain jelas sekali akan menimbulkan kebencian individu yang dihina terhadap individu yang meninggalkan komen tersebut. Selanjutnya, bully cyber juga akan menyebabkan mangsa mengambil tindakan untuk membunuh diri. Hal ini bersangkut paut dengan masalah psikologi yang dialami oleh mangsa. Sayangnya, terdapat beberapa kes di mana mangsa berasa berputus asa dengan tekanan mental yang mereka alami sehingga mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri. Biasanya, hal ini berlaku apabila bully cyber itu menjadi terlalu serius dan mangsa tidak mendapatkan pertolongan dari orang sekeliling mereka. Oleh itu,
kita seharusnya mengenal pasti langkah-langkah yang boleh dipraktikkan untuk mengatasi masalah ini daripada terus mengulang. Langkah pertama, anda perlu laporkan kepada pihak berkuasa yang betul sekiranya anda mendapati bahawa diri anda telah dibuli. Sila hubungi MCMC di aduan.kmm.gov.my untuk membuat laporan anda. Selain itu, pihak kerajaan perlu mewujudkan pelan inversi dalam pendidikan serta penekanan terhadap kurikulum pembelajaran untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar berkenaan dengan jenayah buli cyber. Akhir sekali, ibu bapa perlulah mendidik ilmu keagamaan dan moral dalam diri anak-anak agar mereka tahu cara untuk menggunakan media sosial dengan berhemah. Inisiatif ini turut mengelakkan daripada anak-anak tersebut membesar menjadi pembuli di media sosial. Ibu bapa maupun golongan belia tidak seharusnya mengambil remeh hal ini kerana isu buli cyber ini sendiri tercetus kerana adanya individu yang tidak bersikap moral. Dengan penerapan ilmu agama dan moral oleh ibu bapa sejak kecil, sudah tentu dapat membentuk golongan muda yang berbudi tinggi kerana menutup buluh biarlah dari rebunnya. Akhir kata, gejala buli cyber ini dapat merosakkan kehidupan seseorang individu. Ingat, kita semua memainkan peranan yang penting bagi membendung jenayah kes ini. Marilah sama-sama kita berganding bahu mencegah jenayah ini untuk menjadikan internet tempat selamat untuk semua golongan umur. Words can hurt us all. Words have lives. Words affect lives. Words can even end lives. Think before you click.